Sambung tadi, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang membayar secara lebih, secara sukarela lebih, maka ia adalah satu kebaikan yang akan dia dapat. Yang akan dia dapat. Itu kelebihan untuk diri dia semata. Bukan orang lain. Wa antasumu, dan kamu pun puasa khairul lakum, lebih baik buat kamu. Ini dari segi afdal. Dari segi afdal. Maka daripada sini di kalangan ulama berpendapat walaupun bayar fidyah bagi orang yang tak mampu ni, boleh jadi masa selepas pada tu kemampuan dia untuk puasa. Boleh jadi. Sebab sehat apa ni kita tak pasti. Bila berlakunya selepas pada tu mungkin dia rasa dia mampulah puasa tapi bukan bulan Ramadan lah. Maka dia berpuasa. Berpuasa tu bukan ganti bulan Ramadan tetapi berpuasa lain lah. Maka itu kebaikan lebih afdal buatnya. Lebih baiknya lagi buatnya. Mana seolah-olah sebagai ganti pada puasa dia lah. Tetapi selain pada bulan Ramadan, mana seolah-olah dia ni bayar dua perkara, fidyah dan juga puasa. Manakala orang yang musafir, ataupun orang yang sakit, orang yang sakit, ini kategori orang yang sakit yang ni saya tak bahas tadi. Maridan, orang yang sakit situ adalah orang yang sakit dia itu sakit yang tahap ketika itu saja. Yang dianggap boleh sehat. Dianggap boleh sehat. Mana sakit dia bukanlah sakit yang mematikan. Sakit dia tu memang sejak lama dah sakit. Termasuklah masuk bulan Ramadan memanglah tak mampu dia berpuasa. Maka itu kategori alladzina yutiqunahu. Tetapi kalau semata-mata sakit, dia demam. Demam tak bayar fidyah. Janganlah pula demam tu nak bayar fidyah. Demam tak bayar fidyah. Kalau sekadar demam sesama tak sihat tu pun naik darah ke apa ke, sakit perut ke, cirit-birit ke, yang mana dia sakit lah. Maka tidak mengapa dia tak puasa. Tapi ganti pada hari lain. Begitu juga kategori yang sakit ni sama dengan yang musafir. Begitu juga ketika dia bermusafir, boleh saja ketika dia bermusafir itu dia tidak berpuasa. Tapi kadang-kadang benda tu rasa susah hati juga nak buka puasa ketika musafir. Sebab pengalaman saya sendiri pun, kita musafir memang perlu pada kita, ada alasan kita lah, maknanya dibenarkan, diberi ruksah. Maka kalau nak berhenti RNA, nak beli, nak makan makanan, sudah tentu dah tak boleh. Tetapi paling kurang kita boleh beli makanan lah. Tapi nak beli makanan pun rasa tak sedap lah juga yang bulan Ramadan. Tetapi kalau orang yang dah biasa dalam perjalanan, kedai-kedai yang biasa menerima pelanggan-pelanggan orang musafir, maka benda ni mungkin bagi mereka tak jadi masalah lah. Tapi kalau kedai-kedai yang biasa bukan laluan musafir, kalau membeli makanan tu nampak pelik lah, dia ni jenis orang tak puasa, kan. Jadi sinilah kadang-kadang ketika musafir kena ingat, sebab dalam hadis kita ada bahas sudah sebelum pada ni sebenarnya kali, iaitu di ketika berpuasa ni, ketika bermusafir, Nabi SAW tidak berpuasa. Kebanyakannya masa Nabi bermusafir, Nabi tidak berpuasa. Itu yang sabit dalam hadis. Jadi sehingga kan ulama berselisih, adakah sunnah tidak puasa ataupun sunnah berpuasa. Sehinggalah ada hadis yang mana sahabat-sahabat semua pakat berpuasa walaupun keletihan dalam bermusafir, sehinggalah sampai ke petang pada waktu asar dalam hadis tu. Jadi ada sahabat-sahabat tu bagi tahu pada Nabi,
dalam keadaan kesusahan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk isyarat bahwasanya boleh makan minum. Boleh minum lah masa tu. Maknanya tak puasa. Tapi waktu tu kalau kira-kira lepas asar. Waktu tu dikira-kiranya adalah lepas asar ketika musafir. Nabi berbuka puasa selepas asar. Dan ketika itu ada yang berpuasa, tetap juga berpuasa, ada juga yang tidak puasa lah, yang tiru Nabi. Cuma Nabi SAW bila Nabi tunjuk gitu, ada yang tak puasa tu Nabi marah lah masa tu. Nabi tak suka ketika itu, kerana Nabi sini kena ingat, bila Nabi ada bentuk perintah untuk dalam majlis saja, mana ni di kalangan ketua lah, mana pendapat dari segi ketua, bila sudah perintah daripada ketua tu untuk berbuka, maka sepatutnya semua kena berbuka lah di kalangan jemaah tu. Bukanlah mana perintah tu untuk keseluruhan. Sepatutnya di jemaah tu. Maka sepatutnya Nabi marah kepada yang dengan sengaja tak berbuka, tak mengikut cara Nabi. Tapi walau bagaimanapun, selepas daripada kejadian itu, di kalangan sahabat ada yang berpuasa ketika musafir. Di kalangan sahabat ada yang tidak puasa ketika musafir. Dan orang yang berpuasa, dalam hadis itu ada beritahu, orang yang berpuasa tidak memperlekehkan, orang yang berpuasa tidak memperlekehkan orang yang tidak berpuasa. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang tidak berpuasa tidak memperlekehkan orang yang berpuasa. Mana saling-saling tidak katalah, kamu tak puasa, kita pun senyap je lah. Kita puasa, kita pun senyap je lah. Dia tak puasa, dia senyap je lah. Jadi tak ada mulut tu nak membicarakan tentang dia ni lah musafir, padahal Nabi pun buka puasa. Kenapalah kamu ni sungguh sangat nak berpuasa? Tak kata gitu. Lepas tu tak kata juga kepada orang yang berbuka puasa, kenapalah kamu alah letih sikit je, kenapalah nak berbuka dah. Bukan letih sangat pun kita orang ni boleh puasa je. Tak ada perkataan-perkataan gini yang keluar daripada lidah orang yang di kalangan sahabat, yang di kalangan sesama ada yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Maka sinilah cara adab budi pekerti. Ketika dalam bermusafir, sekiranya seseorang itu nak berpuasa, teruskanlah berpuasa. Tak perlu kutuk-kutuk orang yang tak puasa. Kalau orang tak puasa pula, jangan pula nak kutuk-kutuk orang yang berpuasa. Alah, itulah pandai sangat. Orang tak puasa, dia nak puasa juga. Tak perlu kita nak memperlekehkan orang. Ya. Maka kalau kita rasa kita nak berpuasa, teruskan. Kalau kita tak nak berpuasa, maka kena ingatlah, bukan tak nak puasa tu, kita tak puasa tu tak kena ganti juga pun. Maka nanti pada hari lain, dia diwajibkan kepada kita menggantikan puasa-puasa yang kita tinggalkan itu. Seperti mana ayat yang disebut, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kemudiannya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini kategori orang-orang yang memang keuzuran dia tu tahap melampau. Keuzuran dia tu tahap susah dia itu, seolah-olahnya kalau sakit dia itu tahap tidak akan sembuh dah. Kalau tua, dalam keadaan uzur sangat dah dia, dalam keadaan tua reda, maka tak mungkin lagi dia akan berpuasa, dapat berpuasa. Maka orang gini tidak dianggap orang yang sakit biasa, orang yang tahap dia sakit tu sakit berat. Sakit berat yang tak mungkin sembuh. Jadi yang menentukan sini uruf lah. Tengoklah di kalangan kita yang cerdik pandai ni, boleh menilai sendiri. Ataupun kalau susah sangat nak menilai, doktor lah yang menilai. Doktor yang menilai, dia ni boleh puasa ke tak boleh puasa. Jadi tahap dia ni bukan tahap biasa, tahap ni memang teruk dah. Kalau contohnya kanser, dia tahap hebat teruk dah. Jadi dia seeloknya dia tak puasa, kalau dia puasa boleh membahayakan diri dia lagi. Maka tahap yang tak mungkin sembuh dah lagi daripada kanser ke apa ke, maka orang gini kategori alal ladina yutiquna. Maka orang ginilah, orang yang sebeginilah sifatnya yang dikenakan fidyah. Bolehnya ganti puasa itu dengan fidyah. Sebab kalau selepas pada ni pun memang dia tak mampu puasa juga pun, maka dibayarnya fidyah. Cuma ayat yang seterusnya nak memberitahu puasa tu adalah terbaiklah. Kalaulah kemudian hari
dia boleh juga usahakan sikit-sikit, contohnya di musim sejuk. Contohnya ada setengah-setengah tempat tu di musim sejuk, pukul 9 baru subuh, pukul 9 pagi tu subuh. Pukul 5 tu dah maghrib dah. Pukul 5 tu dah maghrib dah. Maka waktu tu sangat singkat. Malam pun lama. Jadi biasa pun waktu-waktu ni pun kalau dia tak makan pun tidak mengapa. Maka dia pilih masa ni untuk dia puasa. Okey, maka itulah lebih afdal bagi dia. Lebih afdal bagi dia memilih waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang singkat. Kalau tempat kita ni sekarang ni maghrib 7.30. Kalau sebelum pada ni, sebelum pukul 7 tu dah maghrib dah. Okay? Maka dia memilih waktu-waktu itulah, mana sebelum daripada maghrib tu dah sebelum daripada maghrib tu, sebelum daripada pukul 7 tu dah maghrib dah. Masa itulah yang dia pilih sebab lebih cepatnya waktu berbuka puasa. Contohlah. Tapi ada setengah-setengah tempat tu di musim sejuk, waktu siang hari dia tu sangat singkat. Ingat dulu ada kawan saya beritahu di London, dia kata masa tu lebih kurang masa tu pukul 5 tak silap saya. Pukul 5 tu dah maghrib. Pukul 5 tu dah maghrib. Lepas tu ada setengah-setengah tempat di Pakistan pun gitu juga. Mana tengoklah ada tempat-tempat tertentu yang mana tempat tu kadang-kadang siang hari tu lebih singkat kerana di musim sejuk. Di musim sejuk ni kurang sikitlah dahaga nak dibandingkan ketika di musim panas. Maka boleh saja nak pilih pada waktu-waktu sedemikian untuk berpuasa. Bagi siapa? Bagi orang yang tak mampu berpuasa ataupun siapa-siapa yang nak ganti puasa lah. Tidak mengapa juga dia memilih masa ni, tetap juga sama juga dari segi ganjaran pahala. Sebab ayat tu disebut min ayyamin ukhar, daripada hari lain mana-mana waktu saja bolehnya dia ganti puasa. Dan kena ingat, sebagai ganti puasa, kita boleh ganti puasa start daripada bulan Syawal. Bulan Syawal mana 2 Syawal lah. Selepas start bermulanya 2 Syawal, hinggalah berakhirnya bulan Syaban. Sehingga akhir bulan Syaban. Seeloknya betul-betul akhir tu kena waspada lah. Sebab akan jadi dekat sangat dengan Ramadan. Mana agak-agaknya lebih kurang 2 hari, ada yang berkata lebih kurang 10 hari di bulan Ramadan, ada bulan Syaban, ada kata 15. Sebelum 15 Syaban tu dah selesai dah qada puasa. Tapi di kalangan isteri Nabi, seperti mana dalam riwayat ada beritahu, macam Aisyah sendiri pun dia ganti puasa pada bulan Syaban lah. Sebab bulan Syaban ni masyhurlah di kalangan sahabat dulu, yang ganti puasa tu bulan Syaban dulu baru ganti puasa. Dan Aisyah beralasan kerana dia banyak berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dia tak sempat untuk berpuasa dengan alasan yang dia beritahulah. Maka dia gantikan puasa yang dia tak puasa itu pada bulan Syaban. Perempuan ni kalau ganti puasa ni biasa kerana kedatangan haid. Bila kedatangan haid, mana pastikan ganti itu tidaklah rapat sangat dengan bulan Ramadan, kerana ketika itu dikhawatiri akan jadi bersambungnya puasa kita Syaban ke Ramadan. Itu kita kena jagalah, kerana ada hadis yang ada beritahu paling kurang pun 2 hari sebelum Ramadan. 2 hari sebelum Ramadan tu kita berhenti terus daripada berpuasa. Mana kalau nak gantilah sebelum pada tu. Tapi kalau tak boleh tidak juga, terpaksa juga, maka tak mengapalah selagi mana tidak masuk bulan Ramadan. Namun sekiranya tak sempat juga. Tak sempat juga. Berlaku juga orang yang tak sempat juga gini ni, saya pernah jumpa juga. Yang tak sempat. Dia bukan sengaja juga sebenarnya kali. Tapi kerana dia ni tak ingatlah apalah. Sehingga dia terbawa-bawa, ya lengah tu sampailah bulan Ramadan. Masuk terus bulan Ramadan baru ingat. Maka dia ni digantikan pada bulan yang seterusnya lah. Mana 2 Syawal pula lah dia boleh ganti. Sebab 1 Syawal tak boleh ganti puasa kerana itu adalah termasuk hari raya. Hari raya diharamkan kepada kita semua berpuasa.
In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui kelebihan berpuasa itu sendiri. Itu apa? Takwa. Yang dah diberitahu dah tadi. Dengan berpuasa itu kita dapat dengan berpuasa itu dapat menjadi perisai kita, seperti mana dalam hadis ada wasaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai yang memboleh menghalang kita, menjaga kita daripada melakukan dosa dengan berpuasa. Sehingga kan orang yang tak kahwin sekalipun, Nabi SAW, orang yang tak mampu untuk kahwin, maka dianjurkan kepada dia berpuasa. Supaya di siang hari ketika puasa tu dia tak ingatlah tentang kahwin. Siang hari paling kurang dalam 24 jam tu ada waktu siang hari dia tak perlu fikir, sebab dia nak fikir apa? Dia nak, perut dia masa tu, dia nak tengah fikir perut dia lapar. Maka bila dia fikir perut dia lapar, maka tak terfikir mana dialihkan perhatian dia ke lapar. Maka dia jadi tak teringat sangatlah tentang nikah, nak menikah. Dia tak mampu lagi menikah ataupun tak ada jodoh lagi, maka dia dianjurkan supaya berpuasa. Maka puasa itulah sebenarnya dapat jaga diri dia, jadilah tidak jadi angau sangat, tak orang panggil tak jadi gelenyar sangat, tak jadi galak sangat, kerana dia berpuasa. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan dia. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui hakikat sebenar apa itu berpuasa. Apa kelebihan berpuasa itu sendiri. Bila kamu tahunya kelebihan puasa, maka kamu akan cari juga masa-masa tertentu yang kamu nak berpuasa. Ayat yang seterusnya, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah ta'yin, penentuan ayyamin ma'dudat, seperti mana yang ayyaman ma'dudat yang saya dah beritahu tadi. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang ditentukan situ adalah syahrul Ramadan. Adalah apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Alladhi unzila fihi al-Quran, kelebihan bulan Ramadan itu ada kelebihan dia yang tersendiri. Unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Ini kena ingat, ini menafikan di kalangan setengah ulama yang berpendapat kata selain pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan bukan pada bulan Ramadan. Itu silap. Sehingga dia takwilkan dengan bulan yang selain Ramadan. Itu tidak. Sebenarnya yang disebut sini adalah jelas, iaitu bulan Ramadan. Begitu juga surah Al-Lail kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, tentang Lailatul Qadr. Lailatul Qadr pun adalah tentang bulan Ramadan. Yang mana Allah Ta'ala turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, seperti mana dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadar, surah Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu tak ada di bulan lain melainkan bulan Ramadan sahaja. Maka inilah kelebihan Al-Quran, kelebihan bulan Ramadan, yang mana kelebihan bulan Ramadan adanya 10 hari akhir Ramadan itu, satu malam yang rahsia, tidak diketahui secara pasti hari yang manakah Lailatul Qadar, dan kita semua mencari-cari dengan melakukan qiyamul lail, solat malam. Sebab tu sesiapa yang nak jumpa Lailatul Qadar, satu cara saja untuk dia dapat, iaitu 10 akhir Ramadan itu pastikan dia melakukan ibadah penuh. Tak kira lah hari apa yang Lailatul Qadar, dia amal je 10 akhir, pasti dalam 10 akhir itu adalah Lailatul Qadar. Jadi kelebihan Lailatul Qadar adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, seperti mana dalam riwayat Al-Bukhari.
Iaitu akan diampunnya dosa-dosa yang telah lampau. Siapa yang qiyam, sebab bulan Lailatul Qadar ni, pada malam Lailatul Qadar, siapa yang mendiri malam, solat malam pada Lailatul Qadar, akan diampunnya dosa dia yang telah lepas. Seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis. Dan sambungan sini, alladzi unzila fihi al-Quran. Yang mana bulan Ramadan itu diturunkan, di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Al-Quran itu apa? Hudan linnas, sebagai sumber petunjuk. Hudan sini dengan makna hadin. Hudan, masdar sini dengan makna isim fa'il. Masdar dengan makna syibih fi'il, isim fa'il. Mana terjemah dia? Hadin, pemberi petunjuk. Ataupun dipanggil sumber petunjuk. Bulan Ramadan ni adalah sumber petunjuk, Al-Quran itu adalah sumber petunjuk. Linnas, untuk faedah manusia. Li situ dengan makna li istifadah, itu untuk dapat faedah. Untuk faedah kepada manusia. Wa bayyinatin, dan juga bentuk penjelasan. Minal huda, daripada petunjuk, wal furqan, dan juga furqan. Furqan ini adalah yang menentukan yang betul dan yang salah. Yang menentukan yang betul dengan yang salah. Yang memisahkan mana satu yang betul, mana satu yang salah. Betul salah mesti dengan Al-Quran. Betul salah dengan Al-Quran. Sebab itulah siapa-siapa yang tak pernah belajar kitab akidah ke, tak pernah belajar kitab-kitab lain lah, dalam nak mengenal Allah ni, sekiranya dia belajar dengan Al-Quran, nescaya dia akan dapat semua ni. Tapi makan masa lah, sebab Al-Quran ni panjang. Setengah orang tu dia nak cepat, dia belajarlah kitab akidah kan, kitab akidah kecil-kecil tu. Maka daripada situ ada rumusan-rumusan dia, lebih memudahkan untuk dia faham. Tetapi kalau dia belajar daripada Al-Quran sendiri, maka dengan pengajian yang betul lah, maka dia akan dapatnya faedah-faedah tentang tauhid, petunjuk, perbezaan yang benar salah yang di dalam Al-Quran. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Maka sini ulang, maka siapa dia yang, barang siapa yang syahidah sini dengan mana hadir, menyaksikan, minkum di kalangan kamu, asyhara iaitu bulan Ramadan. Mana dia bersaksi, dia hadir kepada ketika itu. Di masa itu dia masuknya bulan Ramadan. Dia berada di tempat itu sudah masuk bulan Ramadan. Maknanya bukan duduk di tempat dia, tempat lain sudah masuk bulan Ramadan, tempat dia tak masuk lagi, itu tak kira. Ini dia sudah berada di satu tempat, yang mana di satu tempat itu sudah mendapat ilmu secara yakin ataupun ghalibuz zanni, yang sudah diketahui awam bahwasanya sudah nampaknya bulan Ramadan, anak bulan Ramadan, maka diwajibkan berpuasa. Falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Dan sini ulang, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit ataupun dia dalam musafir, fa'iddatun sini maknanya ada tambahan fa'aftir. Ada tambahan dia, ada takdir dia, fa'aftir, maka hendaklah dia berbuka. Maka barang siapa yang sakit, maka berbukalah. Maka barang siapa yang bermusafir, berbukalah. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia kena ganti bilangan dia pada hari yang lain. Bilangan yang dia tidak puasa itu, dia tinggal 3 hari ke, 2 hari ke, 1 hari ke, dia kena ganti pada hari yang lain selain daripada bulan Ramadan. Dia tak boleh ganti dalam Ramadan juga, dia kena ganti yang di luar bulan Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ini hikmah. Hikmah kenapa Allah Ta'ala tetapkan hukum sebegini. Hukum bagi orang sakit, hukum bagi orang musafir ni, hikmah dia apa?
Yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala inginkan kemudahan buat kamu. Allah Ta'ala nak baginya kamu dapat rasanya puasa ni mudah ya, sebenarnya. Kalau sakit, tak puasalah. Kalau musafir, tak puasalah, tak apa. Gantilah hari lain. Makna nak suruh tahunya, puasa walaupun wajib, penetapan wajib itu kalau ada orang yang mempunyai keuzuran sebegini, maka harusnya dia tidak berpuasa. Maka bila dia tidak berpuasa, kewajipan dia menggantikan puasa itu pada hari yang lain. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak inginkan memberi susah pada kamu. Allah Ta'ala ingin bagi senang pada kamu dan tak ingin benda tu jadi susah. Nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala tu jadi senang. Kalau sakit, bukan jadi satu masalah. Oh, tak bolehlah, kita semua wajib puasa. Sampai ke mati pun tak apa. Kena puasa juga. Tidak gitu. Kalau sakit, tak apa, tak puasa. Kalau musafir, tidak apa, tak puasa. Sebab musafir pun ada keletihan dia, mudarat dia ketika musafir untuk berpuasa. Kan? Walaupun naik kapal terbang. Ada orang kata naik kapal terbang, apa susah sangat? Lah, perjalanan nak pergi ke airport satu hal. Kan? Perjalanan nak pergi ke airport satu hal. Lepas tu nak kena tunggu situ, kena sejam sebelum masuk. Lepas tu tunggu situ tak semestinya kapal terbang tu tunggu boleh masuk. Kena delay pula kapal terbang. Kena tunggulah pula situ. Tak kena buat 2 jam duduk situ saja, 2 jam 3 jam duduk situ saja. Kena pula dia kena ditinggal dari situ. Ahli keluarga dia pun dah tinggal dia di airport. Dia duduk sorang-sorang dia. Jadi bila dia dalam keadaan sorang-sorang gitu, dalam keadaan seorang dirinya dia itu, terpaksanya dia tunggu di airport. Kalau delay pun tunggulah situ, seorang diri. Maka keadaan dia ni tak ubah seperti mana dalam keadaan orang yang musafir jauh-jauh. Sehingga kan saya ingat dulu pergi Mekah dulu, saya pergi Mekah dulu. Naik kereta 5 jam. Naik kereta nak pergi ke Madinah, Mekah ke Madinah 5 jam. 5 jam, kadar lebih kurang 5 jam. 5 jam, 4 jam, 5 jam gitulah. Naik kapal terbang tak kena buat lebih daripada 5 jam. Proses kita nak sampai lebih daripada 5 jam, iaitu kena naik ke airport Jeddah, kena pergi ke airport Jeddah. Bila pergi ke airport Jeddah, daripada airport Jeddah tu pergi ke airport Madinah. Proses dia, perjalanan dia lebih kurang 5 jam juga. Baik kita ambil teksi, kereta daripada hotel kita, depan hotel tu dah adanya teksi. Teksi tu kita boleh bayar sampai terus ke Madinah. Kalau yang ni mahal kita boleh ambil yang murah. Banyak kategori ada. Tengok kereta-kereta mana-mana yang ikut sesuaian bajet kita. Tapi masa dia lebih kurang ya naik kereta untuk pergi Madinah, dengan kita kena naik kereta untuk pergi ke airport, dari airport tu naik kapal terbang pergi ke Madinah, lepas tu daripada airport Madinah naik kereta pula untuk pergi ke Madinah tu sendirilah. Kan? Daripada airport walaupun dekat, mana kena naik kenderaan juga daripada airport Madinah tu pergi ke Masjid Nabawi. Mana perjalanan dia tu walaupun dekat, nak dibandingkan dengan Jeddah tu, jadi makan masa juga. Dan proses dia tak terkira lah delay ke apa ke, ada berlaku saja benda-benda gini. Jadi keadaan ketika naik kapal terbang tu tak sesuai kalau kita kata orang musafir naik kapal terbang apa sangat letih. Naik je sampai dalam sejam dah sampai Kota Baru, sejam dah sampai situ, sampai sini letih. Mana dia kata? Tidak sebenarnya ni. Kalau siapa yang pernah lalui, dia akan dapatlah tahu benda-benda gini. Musibah di sebaliknya, kesusahan yang di sebalik walaupun nak naik kapal terbang. Kan? Jadi itulah dianya musafir. Maka Allah Ta'ala tahu semua sekali tu. Ya, Allah Ta'ala tahu semua sekali kesusahan yang kita akan hadapi. Walaupun zaman sekarang ni zaman moden, zaman kapal terbang, zaman kereta api pun ada, kereta api yang laju lah, apa kereta pun kira kenderaan pun laju, kereta pun laju, dengan kemudahan-kemudahan asas pun banyak. Allah Ta'ala sudah tahu dah semua perkara itu, tetapi tetap saja Allah Ta'ala ingin memberi kemudahan kepada kita semua. Maka kita sebagai hamba Allah Ta'ala, terima je lah. Allah Ta'ala bagi rukhsah, kelonggaran kepada kita.
keringanan daripada Allah Ta'ala. Betul, benda hadiah lah daripada Allah Ta'ala. Bolehnya orang yang tidak musafir ini tak puasa. Okey, ambil je lah. Tapi kadang-kadang kalau dia rasa nak puasa, silakan lah. Dan begitu juga orang yang sakit lagi lah. Itu tak perlu kita cakap dah lagi. Orang yang sakit ni, keadaan dia tu sangat susah untuk dia berpuasa. Kemudiannya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kamu dapatnya membesarkan Allah Taala, menyebut takbir Allah. Akbar, mana Allahu Akbar lah. Menyebut Allahu Akbar, membesarkan Allah, membesarkan nama Allah dengan sebutan dan dengan amalan kita. Ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah Taala sudah bagi pada kita. Hidayah yang Allah Ta'ala dah bagi dah pada kita, petunjuk yang Allah Ta'ala sudah bagi dah pada kita, ini adalah bentuk nikmat yang besar. Allah Ta'ala baginya hidayah pada kita, kita dapat jadi satu orang yang Muslim, orang yang Islam, yang mana orang Islam, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, orang yang menolak syirik pada Allah Ta'ala, orang-orang sebegini ni dijaminnya kepada dia mendapat kebaikan di akhirat kelak. Maka ini adalah petunjuk nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi. Maka kita menyebut takbir. Sebab itulah bila raya kita takbir raya kita panggil Allahu Akbar kan. Wala'allakum tashkurun, dan mudah-mudahan kamu semua mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan adanya kaedah berpuasa ni. Sebab masa ni lah baru kita ingat orang miskin tak boleh makan. Orang miskin nak makan susah. Kita bila puasa sikit tu, kita jadi manja dah sikit kan. Nak makan yang sedap-sedap, nak rasa benda tu, nak rasa benda ni. Jadi sikit sebanyak kita boleh ingat, beginilah keadaan orang yang miskin. Dan juga kita akan dapat tahu juga, oh inilah juga yang dirasai oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Perasaan berpuasa itu seperti mana yang dirasai oleh Nabi SAW sendiri. Dirasai oleh sahabat-sahabat Nabi di zaman kurun yang awal dahulu. Kita pun dapat rasa benda yang sama. Maka kita mensyukuri Allah Ta'ala, yang mana kita akan dapat rasa perasaan yang sama yang dihadapi, walaupun sama yang tidak sama, paling kurang pun sama dari segi lapar ataupun sama dari segi perasaan menghadapi bulan Ramadan kan. Mana kadar tu pun sudah kita rasa berbaloi dah, dan kita rasa satu nikmat yang besar dah. Dan lain-lain lagi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sudah berikan kepada kita semua. Jadi sampai sini saja dulu kelas untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Kemudiannya esok insyaAllah ada kuliah akidah esok, sambungan makna syahadah, insyaAllah pada hari esok lah, pada pukul 8 malam. Cuma yang itu kena tengok dalam FB lah, dalam Facebook, dan insyaAllah akan dimasukkan juga dalam grup Telegram dan akan dimasukkan juga dalam YouTube. Wallahu a'lam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.